Okey, seterusnya kita masuk wajib haji yang ketiga, mabit di Muzdalifah atau bermalam di Muzdalifah. Pengertian dia mabit di Muzdalifah seperti saya sebut tadi. Ada ibadah yang kita nak buat, ada tempat dia, ada masa dia, 3. Jadi kalau kita sebut mabit ni, maknanya ibadah yang kita nak buat mabit di Muzdalifah. Tempat dia Muzdalifah. Masa dia, ada masa dia. Itu maksud dia 3 tadi. Ibadah, masa dan tempat. Okey, maksud dia pengertian mabit di Muzdalifah ni berada di bumi Muzdalifah walaupun seketika di antara separuh malam 10 Zulhijjah dan sebelum terbit fajar sehari tersebut. Ini untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, dalam banyak ibadah haji ni Muzdalifah paling canggih sekali. Tempat yang kita nak duduk tu, lantai dia tu pasir, dia punya dinding dia tu pagar, dawai, dia punya atap dia tu langit. Itu yang paling canggih sekali. Nanti kan jemaah sampai situ, dia punya ayat memang tak boleh tahan lah kan. Macam ni je tabung haji bagi. Bukan tabung haji bagi, kerajaan Saudi yang sediakan tempat tu. Ada kain canvas dia untuk lapik pasir tu. Itu pun tempat kita. Lepas tu lama tu dengan sekejap, itu bergantung pada rezeki kita lah. Okey, berada di bumi Muzdalifah walaupun seketika di antara separuh malam 10 Zulhijjah dan sebelum terbit fajar 10 Zulhijjah. Okey. Jadi waktu mabit tu separuh malam 10 Zulhijjah sehingga terbit fajar 10 Zulhijjah. Okey, tuan-tuan perempuan yang saya kasih sekalian. Macam mana nak tahu waktu mabit ni? Tuan-tuan tengok tarikh yang saya bagi tadi. Contoh dia apa? 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah ni, saya tadi sebut dia 19 Julai, bulan 19 Julai ni, kalau tuan-tuan pergi Google, pergi tengok waktu solat Mekah. Waktu subuh dia pukul 4.24. Waktu maghrib dia 7.6 minit. 7.6 minit. Hari itulah hari 9 tu, hari 9 wukuf tu. Jadi daripada 7.6 minit tu sampai subuh besok pagi 10 hari bulan tu 4.25 pagi. Jadi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Sampai 4. 4.25. Maknanya kita waktu malam tu kita ada 9 jam 20 minit lebih kurang. Daripada waktu maghrib 9 Zulhijjah tu, maksudnya awal 10 tu sampai besok pagi tu, subuh tu ada 9 jam 20 minit. Kalau kita bagi 2, lebih kurang 4 jam 50 minit. Daripada waktu maghrib hingga subuh besok pagi. Maghrib tu tadi, tuan-tuan perempuan, kita hari 9 tu kita berada di Arafah. Lepas maghrib tu nanti kita akan mula gerakkan tuan-tuan perempuan jemaah haji ni semua pergi ke Muzdalifah. Daripada waktu maghrib kita berada di Arafah tu, bukan hari mula-mula kita datang, hari yang kita wukuf, hari 9. Hari 9 tu, waktu maghrib dia tu mula, waktu malam. Yang dikatakan malam tu, daripada maghrib sampai besok pagi subuh. Jadi 9 jam 20 minit masa dia, lebih kurang. Ini yang saya tengok dalam Google punya waktu sembahyang. Jadi waktu Arafah kita 9 maghrib sampai subuh pagi tu lebih kurang 9 jam 20 minit. Kalau kita bagi 2, 4 jam 50 minit. Jadi pada waktu maghrib 7 minit, 8, 9, 10, 11, 4 jam kan? Lepas tu 11 makna 11.55 minit malam. Jadi insya-Allah tuan-tuan puan jangan risau sangat, tabung haji akan keluarkan waktu tengah malam tu. Dan waktu tengah malam ni sangat penting untuk tuan-tuan Duyufur Rahman. Itu penting. Sebab selepas tengah malam ni ada 5 perkara yang kita boleh laksanakan. Antaranya telah disebut minggu lepas. Pertama dia apa dia? Antara dia. Pertama dia boleh tawaf, boleh sa'i, gunting rambut, mabit di Muzdalifah, melontar kubra. 5 perkara ni mesti dilakukan selepas tengah malam tadi. Kalau saya kata 11.55, selepas 11.55 ni lah baru kita boleh laksanakan 5 perkara ni. Tawaf haji, sa'i haji, gunting rambut, mabit di Muzdalifah dan melontar kubra. Kalau kita buat 5 perkara ni sebelum tengah malam 10 Zulhijjah, tak sah. Kena ulang balik. Itu jadi maknanya mabit di Muzdalifah ni, yang dimaksudkan mabit di Muzdalifah ni, kita berada di bumi Muzdalifah tu selepas 11.55. Maknanya paling senang kita pukul 12 malam lah. Katalah pukul 12 malam kita ambil. Kita berada di Muzdalifah tu, siapa yang awal keluar daripada Arafah, dia akan sampai awal. Kalau kita maghrib pukul 7 tadi, kita semayang maghrib, lepas maghrib kita pergi. Ataupun sebelum maghrib kita dah pergi. Jadi maknanya dia akan sampai awal. Sampai pukul 7, pukul 8 malam di Muzdalifah. Kita masih duduk di Muzdalifah tapi kita tidak dianggap mabit di Muzdalifah lagi sebab belum masuk waktu. Waktu dia bila? Selepas tengah malam tu, selepas pukul 11.55 atau pukul 12 tadi kata. 12 1 minit mana kita dah berada di Muzdalifah dan kita dapat mabit di Muzdalifah. Selepas 12 minit 1 minit tadi tu barulah pihak tabung haji akan bawa tuan-tuan perempuan jemaah haji ke Mina.
Jadi kita ikut turutan tadi lah, siapa daripada Arafah pergi ke Muzdalifah, lepas tu dari Muzdalifah pergi ke Mina. Jadi maknanya kita berada, semua jemaah haji akan berkumpul di Muzdalifah pada waktu tersebut. Bila? Selepas tengah malam sampai sebelum terbit fajar subuh. Maknanya kita melengkungkan masa tu lebih kurang 4 jam 50 minit. Semua orang mesti duduk walaupun seketika. Duduk 2 minit, seminit pun tak kisah. Yang penting duduk waktu itu. Di mana duduk tu? Di Muzdalifah. Di bumi Muzdalifah, masanya selepas tengah malam sebelum terbit fajar 10 Zulhijjah. Itu maksud dia berada di bumi Muzdalifah dan dia punya ibadah namanya mabit atau bermalam. Okey. Mabit di Muzdalifah ni tadi wajib haji. Kalau kita pergi, alhamdulillah. Kalau kita tak dapat pergi, apa dia? Ada pengecualian lah maksud dia, kan ya. Orang yang tertakut keselamatan diri dia terancam atau harta dia terancam. Kita tak ada banyak harta, tak ada masalah, tak ada orang ancam kita, insya-Allah. Menjaga atau menemani orang sakit. Kalau tuan-tuan sakit, insya-Allah tuan-tuan jadi pergi ke hospital. Keluarga kita tak perlu temankan kita sebab kita telah ditemani oleh petugas-petugas perubatan. Jangan risau. Mencari pekerja dan keluarga yang hilang, insya-Allah pekerja kita tak ada. Keluarga kita insya-Allah ada bersama-sama dengan kita. Kita akan bergerak bersama keluarga kita, suami, isteri, ayah, ibu, itu bergerak sekali. Walaupun kita jantina yang berasingan, laki-laki perempuan, tapi kita akan bergerak sekali. Daripada hotel penginapan kita Mekah, pergi ke Arafah, Arafah bergerak ke Muzdalifah, kita akan bergerak sekali bersama keluarga kita. Dan kita memang galakkan, kita memang cadangkan ketua keluarga tu mencari keluarga dia, pergi sama-sama, jangan tinggal. Nanti suami dah pergi, isteri tinggal. Isteri cari suami, dia kata suami dia ada kat kemah, padahal suami dia pergilah. Jadi kita akan galakkan pergi bersama-sama. Tak ada keluarga yang hilang, insya-Allah tak ada. Berpenyakit atau suka bermalam. Itu kalau ada jemaah jumpa saya jawab dia kasar sikit kan. Ustaz, saya tak boleh mabit. Kenapa? Saya tak boleh kena bon. Tu kan. Apa? Pergi mabit dulu. Kalau mati nanti, kalau sakit baru kita bawa pergi hospital. Itulah. Tapi insya-Allah tak ada kan. Terpaksa seperti meninggal kenderaan. Terpaksa tinggal. Terpaksa kenderaan nak gerak dah. Kita tak dapat nak bermabit. Itu semua perkara-perkara yang mengecualikan kita daripada mabit atau mabit sebab uzur tadilah. Itu pengecualian. Jadi apa yang kita nak buat? Duduk dekat Muzdalifah ni apa nak buat? Dekat atas pasir, bumbung kita tu langit. Apa kita nak buat? Banyakkan talbiyah. Sebab kita tadi, kita sambung kerja-kerja kita di Arafah. Ramai jemaah kita silap yang saya tengok, yang saya nampak, jemaah-jemaah kita silap. Ini banyak buang masa berlalu dekat Muzdalifah. Sebenarnya Muzdalifah ni kita meneruskan kerja-kerja kita di Arafah. Berdoa, berzikir, tahajud, bertalbiyah, semayang sunat. Sambil tu kita kutip anak batu untuk kita melontar di Jamarat hari 10, 11, 12, 13. Jadi maknanya amalan-amalan ni boleh teruskan. Amalan-amalan amalan-amalan Arafah di Muzdalifah, insya-Allah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dapat bagi pencerahan kepada tuan-tuan perempuan, Dulur Rahman yang saya kasih sekalian, daripada tajuk kita yang kita sebut pagi ni, iaitu niat ihram di miqat, niat ihram di miqat, larangan ihram, larangan semasa ihram dan juga mabit di Muzdalifah. Mudah-mudahan dapat memberi pengetahuan ilmu kepada tuan-tuan dan perempuan. InsyaAllah.